يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم
linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok terpesong. Bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Mereka tinggal tetap dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata, Allah mempunyai anak. Sebenarnya, mereka tiada mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Dan tiada juga bagi datuk nenek mereka. Besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. Maka jangan-jangan pula engkau, wahai Muhammad, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka. Jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini, sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya. Kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah ranah sebagai tanah yang tandus. Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad, kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Ingatlah peristiwa tak kala serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Ayat yang kita bacakan ini bermula daripada ayat pertama sehinggalah ayat ke-10. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 pada juzuk yang ke-15. Allah Ta'ala memulakan dengan ungkapan dan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah satu ucapan di mana Allah Ta'ala memuji dirinya. Di mana pujian itu ada 4 kata ulama. Yang pertama, Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Yang kedua, Allah Ta'ala memuji akan makhluknya. Yang ketiga, makhluk memuji akan Tuhan, akan Allah Ta'ala. Dan yang keempat, manusia memuji sesama mereka. Pujian yang tertinggi, yang paling tinggi nilainya ialah pujian Allah kepada dirinya. Kerana tiada yang layak memuji Allah melainkan dirinya sendiri. Maka Allah Ta'ala memuji dirinya. Zat yang esa yang agung ini, yang telah menurunkan kitab yang suci kepada Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan kitab itu Nabi mengeluarkan manusia dan menyelamatkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Dan kitab Al-Quran yang ianya bersifat mustaqiman, di mana Allah menyatakan walam yaj'al lahu iwaja, bahawa di dalam Al-Quran itu tidak ada sesuatu pun kesesatan atau disebut tanaqudat, pertentangan.
Ai la i'wijaja fihi wala zayga wala mai. Bal ja'alahu mu'tadilan mustaqiman. Dalam Quran tidak ada ayat yang bertentangan. Tidak ada pemesongan, tidak ada kesesatan. Bahkan ia adalah suatu kebenaran yang lurus. Sebagai satu nikmat yang Allah turunkan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya sebagai sebab penyelamat daripada kegelapan, kebodohan, kegelapan syirik, kegelapan kesesatan kepada cahaya iman dan cahaya keredaan Allah Subhanahu wa taala. Qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Dan Al-Quran selain daripada sifatnya benar, tiada keraguan padanya, tiada pertentangan padanya. Ia memberi amaran sebagai pemberi amaran kepada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, yang menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih dan hukuman yang segera di dunia dan juga hukuman yang tertangguh di hari akhirat kelak, iaitu neraka jahanam. Kerana itu Allah menyebut min ladunhu. Hukuman ini yang datang dari Allah, bukan datang dari manusia, bukan datang daripada mana-mana sumber yang lain, melainkan Allah. Kenapa Allah Ta'ala menyebut bahawa hukuman ini datang dari Allah? Untuk menunjukkan kemurkaan yang besar. Direct hukuman itu dari Allah. Sama ada hukuman tersebut bersifat segera, yakni di dunia. Di dunia, di mana orang-orang kafir ini, antara hukumannya di dunia, yang paling jelas dan ketara ialah sakaratul maut. Waktu hampir kedatangan sakaratul maut. Dan bermulalah hukuman-hukuman sehinggalah berada di alam barzakh, dihukum sampai hari kiamat. Maka itu hukuman mereka di dunia. Sebab itu ketika mana para ulama menafsirkan ayat, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada perintahku, yakni kufur, baginya kehidupan sempit, yakni azab kubur. Bukan perkataan azab, perkataan dhanka juga, kesempitan juga, merujuk kepada bahawa dalam kehidupan mereka sentiasa akan rasa kosong. Mereka tak akan rasa kebahagiaan sebenar. Tidak ada makna. Kekosongan akan membelenggu jiwa mereka. Maka ini azab Allah yang datang direct daripada Allah SWT. Wa yubashshiral mu'minin. Dan Al-Quran ini memberi khabar gembira kepada orang beriman yang benar-benar mengukuhkan iman mereka dengan amal soleh, bahawa bagi mereka itu balasan yang indah di sisi Allah, iaitu syurga, tempat tinggal orang-orang yang bertakwa lagi berbakti, negeri yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, negeri bagi orang yang melakukan kebaikan. Maka kata Allah lagi, makisina fihi abada, mereka kekal terus berada di dalamnya selama-lamanya. Ini menunjukkan orang beriman bahawa mereka akan kekal dalam surga. Bersalah dengan orang kafir, mereka akan kekal dalam neraka. Yang dimaksudkan kekal di dalamnya, bahawa tiada tempoh masa. Tak ada lagi masa. Dan tidak ada lagi kematian. Dan tidak terhenti nikmat. Maksud tidak terhenti nikmat bukan sekadar nikmat tu habis. Bukan sekadar bermaksud tersebut. Tidak terhenti nikmat keseronokannya. Kita kalau dapat satu nikmat di dunia, katakan nikmat tu makanan. Walaupun nikmat makanan tu tak putus sentiasa ada, tapi kesedapannya sudah terputus. Kita dah tak rasa sedap lagi. Kita dah tak rasa seronok lagi. Adapun syurga nikmatnya tidak pernah terputus. Bukan sekadar terputus sumber, terputus kelazatannya pun tak ada. Semakin dimakan semakin sedap. Begitu seterusnya sampai bila-bila. Artinya rasa cantik, indah tidak pernah menjadikan ahli syurga itu bosan. Bukan diriwayatkan dalam hadis, bila mana ahli syurga itu, mereka berpisah sesama mereka untuk seketika. Kemudian mereka pulang kembali ke pangkuan keluarganya. Lalu mereka mengatakan, ketika mana kami meninggalkan kamu, kamu begitu indah. Dan bila mana kami pulang, ia lebih indah. Manakala ahli keluarganya berkata, ketika mana kamu meninggalkan kami nampak kamu cantik. Lawa. Ketika mana kamu kembali kepada kami, bertambah lawa.
Itu nikmat syurga. Arti tidak berpisah dua ahli syurga. Melainkan bila mereka bertemu kembali, mereka akan nampak siapa yang mereka jumpa itu makin cantik. Dan tidak makan satu makanan ahli syurga, melainkan mereka akan rasa lebih sedap. Ini makan sedap lah, makan lagi, sedap lagi. Makan lagi, sedap lagi. Itu maksud dia tidak berkesudahan. Kalau kita kat dunia makan sedap, suapan kedua dah terkurang sedap. Dah bila kita dah kenyang, kita dah tolak kesedapan tadi. Tapi tidak pada syurga. Kerana manusia tidak pernah bosan menikmati nikmat syurga berbanding nikmat dunia. Maka ini perkataan atau maksud makisina fi abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dengan merasai segala nikmat yang tidak berkesudahan dan tidak berkurangan. Bukan bertambah. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Al-Quran ini memberi amaran keras kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Berhubung dengan ayat ini, bila Allah Ta'ala menyatakan orang-orang kafir ini mereka punyai dengan pelbagai aliran dan juga fahaman, masing-masing akan mengatakan Allah itu ada anak dengan pelbagai cara. Adapun musyrikin Mekah, mereka berkata bahawa malaikat itu anak perempuan Tuhan. Adapun Yahudi, mereka berkata Uzair itu anak Tuhan. Adapun Kristian berkata Isa itu anak Tuhan. Dan adapun ajaran-ajaran yang lain, mereka cenderung untuk berkata mereka ini anak Tuhan. Kebanyakan raja-raja. Sama ada dalam empayar Cina, dalam empayar Rom, dalam empayar mana-mana. Mereka mendakwa mereka ini anak Tuhan. Ini Hercules misalnya, anak kepada Zeus. Tuhan. Ini anak pada Poseidon misalnya. Mereka mendakwa anak Tuhan lalu turun di bumi. Maka ini adalah dakwaan yang dilakukan oleh semua agama melainkan Islam. Hanya Islam tidak pernah mengatakan Allah ada anak. Tidak pernah. Tidak pernah menisbahkan syirik kepada Allah. Dan sekutu kepada Allah. Kerana itu Islam agama yang mengesahkan Allah. Atau disebut agama Tauhid. Apa maksud Tauhid? Pengesaan. Adapun agama-agama lain, mereka akan cenderung untuk menamakan anak Tuhan, isteri Tuhan. Bahkan setengah mereka dengan berani berkata adik-beradik Tuhan. Ada pula kata ini adik-beradik Tuhan. Dan setengah pula berkata ini adalah saudara-saudara Tuhan. Semua ungkapan-ungkapan ini Allah rakamkan dalam Quran. Dan Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang kita bacakan. Wa yunziral ladzi. Dan Al-Quran ini sentiasa memberi amaran keras kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Ma lahum bihi min ilm. Daripada sumber mana ilmu mereka. Wala li abaihim. Dan nenek moyang pula. Nenek moyang mereka. Daripada mana sumber mereka. Bila ditanya kepada mereka. Macam mana kamu tahu ini anak Tuhan? Dan kamu kata ini anak Tuhan? Mereka kata ini nenek moyang kami. Kami ambil daripada nenek moyang kami. Maka Allah kata baik kamu. Baik nenek moyang kamu. Semuanya tidak ada ilmu dan mengatakan Tuhan ada anak. Tidak ada sumber. Hanya satu dakwaan. Dan hanya satu lafaz syirik dan sekutu kepada Allah. Yang digemari oleh iblis dan syaitan untuk mengkufurkan manusia. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimah yang paling besar kesalahan. Yang disebut sebagai syirik. Yang menyebabkan Allah Ta'ala tidak mengampuni. Siapa pun yang menyebut ucapan syirik. Yang akhirnya membawa kepada syirik. Maka ia tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Kerana kalimah itu yang dituturkan. Dan kalimah yang dilaksanakan, yang dilakukan. Bukan sekadar tidak ada dalil akan kebenaran. Melainkan ikut hawa nafsu. Tetapi ini suatu tuduhan. Dan fitnah yang besar kepada agama Allah. Kerana ia menunjukkan lemahnya Allah dan berhajat Allah pada anak. Pada pembantu. Maka ungkapan dan ucapan yang menyatakan Tuhan ada anak. Satu ucapan pembohongan paling besar yang Allah sebut. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besarnya kesalahan mereka. Yang keluar daripada mulut mereka. Yang menyebabkan mereka tidak diampuni oleh Allah. Dan menyebabkan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Ucapan syirik menjadikan seorang kekal selama-lamanya dalam neraka. Kemudian kata Allah. Ketika mana menyebut tentang pertama nikmat Al-Quran. Yang padanya tiada keraguan, tiada kesesatan, tiada percanggahan. Dan Allah menyebut sifat Al-Quran yang diturunkan ini ialah memberi amaran keras
dan juga membawa khabar gembira. Amaran keras kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dan berkata Allah Ta'ala ada anak. Dan Allah Ta'ala menyatakan dakwaan Allah ada anak tidak ada asas langsung. Kau ditanya daripada mana kamu tahu Allah ni ada anak? Daripada mana kamu tahu malaikat itu anak perempuan? Daripada mana? Melainkan rajman bil ghaib. Mereka meraba-raba dalam kegelapan. Tiada sandaran. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sila bawa bukti kalau betul. Mana bukti? Semua orang boleh cakap. Semua orang boleh kata. Yang duk dakwa, mencipta agama, yang mendakwa itu dan ini, semua orang boleh bercakap. Terutama mereka yang tidak pernah takut dosa dan takut kemurkaan Allah. Tapi asal percakapan mesti ada dalil. Kalau dakwa semua benda, semua orang boleh mendakwa. Semua orang boleh dakwa. Oleh sebab itulah dalam Islam, apapun mesti sesuatu perkataan itu didatangkan dengan bukti dan juga dengan dalil. Kalau tidak dianggap sebagai perkataan sia-sia dan pembohongan serta fitnah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَرِهِمْ. Barangkali engkau, wahai Muhammad, hampir membinasakan dirimu disebabkan perangai mereka. Oleh kerana Nabi SAW, seorang Rasul yang penyayang. Dan seorang Nabi bersungguh-sungguh dalam berdakwah kepada kaumnya. Bersungguh-sungguh, siang malam, pagi petang. Mengajak kaumnya beriman. Tetapi apa yang Rasulullah perolehi ialah penolakan yang dahsyat. Bahkan sehingga kedua anak Rasulullah diceraikan. Anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kalsum diceraikan oleh anak Abu Lahab. Utbah dan Utaibah. Di mana Utbah menceraikan Ruqayyah dan Utaibah menceraikan Ummi Kalsum. 3 anak Rasulullah berkahwin di kota Mekah. Yang pertama ialah Zainab kahwin. Tapi suami Zainab akhirnya memeluk Islam. Dan suami Zainab menceraikan Zainab radhiyallahu taala anha ketika mana kaum keluarganya suruh cerai. Sebab Zainab ni Islam, kamu nyembah berhala, ceraikan dia. Katakan keluarga sebagai satu tekanan dan sebagai satu, kita katakan, tekanan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi suaminya menyayangi Zainab, dia tak nak cerai. Walaupun dia terlibat dalam perang Badar menentang Rasulullah. Akhirnya ditawan dan dibebaskan, kemudian memeluk Islam. Dan berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kekal sampai Zainab radhiyallahu taala anha meninggal dunia. Manakala Ruqayyah yang berkahwin dengan Ruqayyah yang bernama Utbah bin Abi Lahab, anak Abu Lahab. Abu Lahab punya marah. Artinya kalau kita kira ni dikahwin dengan sepupu. Yang Abu Lahab ni pak saudara, anak dia kahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak sepupu. Dikahwin. Maka ya kedua anak Rasulullah dua-dua ni berkahwin dengan anak Abu Lahab. Satu nama Utbah, satu Utaibah. Dengan Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Sebagai satu bentuk bantahan dan tekanan kepada Nabi SAW, maka Abu Lahab kata, cerai anak Rasulullah. Maka mereka menceraikan. Dalam perkahwinan ni kena cerai, beratlah. Dia bukan sekadar berat bagi yang diceraikan, bukan bagi ayah kepada anak-anak perempuan ini. Keduanya diceraikan tanpa, kita katakan, tanpa mereka pernah berhubung badan. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil ni janda berhias. Dikahwin kemudian diceraikan tanpa disentuh. Yang kedua-duanya ini menjadi isteri pada Uthman bin Affan radhiyallahu taala. Uthman berkahwin dengan Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah wafat dalam perang Badar, selepas perang Badar. Sesudah itu Rasulullah SAW mengahwinkan Uthman dengan Ummi Kalsum. Dan Ummi Kalsum meninggal pada tahun ke-9 Hijrah. Dan kata Nabi SAW, kalau aku ada anak 10 perempuan, aku kahwin dengan Uthman belaka. Ini menunjukkan kelebihan Uthman bin Affan. Kelebihan Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, menantu Nabi SAW. Sebab Uthman digelar sebagai Dzunurain, yang mempunyai 2 cahaya mata Rasulullah. Pemilik. Bukanlah maksudnya kahwin sekaligus, kahwin berperingkat. Mula kahwin dengan Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha dan dapat anak. Dan kebanyakan para ahli siyar menyatakan anak dia ni sempat membesar sampai umur 6 tahun. Tapi dipatuk ayam. Ayam patuk kat mata dia
sehingga menyebabkan dia sakit beberapa hari dan menyebabkan dia mati. Ini anak Uthman dengan Ruqayyah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Uthman berkahwin dengan Ummi Kalthum dan tak mempunyai anak, tak dapat anak. Dan Ummi Kalthum wafat pada tahun ke-9 Hijrah. Kedua-dua ini menjadi mangsa kebencian penindasan musyrik Mekah. Itu belum cerita dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang ditindas, yang dibunuh dan lain-lain. Oleh kerana keinginan Rasulullah SAW begitu besar untuk mengislamkan kaumnya. Dan penolakan mereka juga makin lama makin teruk. Maka Rasulullah rasa sedih. Sedih sebab Rasulullah menjawab semua persoalan mereka. Menjawab semua kekeliruan mereka. Menjawab semua tohmahan mereka. Bahkan melayang semua kehendak mereka. Demi untuk menginginkan keimanan mereka. Tapi mereka kekalawan. Dengan perlawanan yang lebih keras. Lalu Rasulullah SAW sebagai seorang manusia. Walaupun Nabi ni Rasulullah, jiwa kemanusiaan tu masih ada. Rasul ada sifat-sifat harus bagi Nabi. Sedih, gembira. Itu sifat harus. Sifat basyariah kemanusiaan Rasulullah SAW. Maka Nabi bersedia dengan tekanan dakwah. Lalu kata Allah, hampir kamu wahai Muhammad membinasakan diri kamu. Duk fikir sangat tentang mereka, hampir kamu nak binasakan diri kamu. Kerana kamu bersungguh-sungguh sangat ajak mereka dan mereka menolak, hampir kamu nak membinasakan diri kamu sendiri. Disebabkan penderhakaan mereka. Illam yu'minu bihazal hadisi asafa. Kerana mereka tidak mau beriman dengan keterangan ayat Allah. Asafan kerana terlalu sedih. Kata asafa, macam kita sebut terkilan. Kita kan kalau buat sesuatu lalu kita tak dapat macam hasil kita nak, kita terkilan. Terkilang tu boleh lemah jantung. Boleh sakit jantung. Boleh mati. Maka begitu Rasulullah SAW, dek terkilang baginda dengan cara penolakan. Walaupun apa yang Rasulullah dakwah dengan segala jawapan-jawapan terhadap segala kekeliruan dan syubhat telah dijawab. Tapi mereka terus kona ikut lain untuk menolak dakwah Nabi SAW. Maka hampir Rasulullah mati disebabkan perbuatan ataupun disebabkan rasa terkilang baginda SAW. Maka Allah tegur, inna ja'alna ma'alal ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami wahai Muhammad menjadikan segala yang ada di bumi ini, pangkat, jawatan, harta, anak pinak, semuanya cuma sebagai perhiasan. Zinatan laha, perhiasan bagi bumi ini. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji manusia siapakah yang lebih baik. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, ini dunia tempat ujian. Dunia ini Allah jadikan sebagai negeri yang fana, yang akan binasa. Maka jangan terlalu bersedih dengan musibah dunia. Sebab akhirnya dunia yang mana kita bersedih ini, dunia tempat di mana kita menghadap masalah kita ini, dia akan binasa. Kita akan pulang ke pangkuan Allah hari akhirat kelak. Supaya tidak berpanjangan kesedihan Nabi SAW. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat yang lain. Di antara Allah berfirman, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Hampir kamu membinasakan dirimu wahai Muhammad sebab mereka tidak mau beriman. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Jangan kamu sedih sebab perbuatan mereka. Jangan rasa sempit dengan tipu daya mereka. Kenapa? Dunia sementara. Tahu kalau di sini kita tak dapat apa yang kita nak, ketahuilah ia dunia sementara. Kalau di sini kita tak rasa bahagianya, ketahuilah dunia sementara. Ujian-ujian yang bertali arus yang mendatang pada kita, ia cuma berada di dunia dan kemudian berakhir. Yang penting kita menghadapi setiap ujian tadi dengan cara yang baik. Kerana kata Allah, kami jadikan semua atas dunia ini, tak kira apa, sebagai satu ujian, sebagai satu perhiasan, sebagai satu benda yang sementara, dia akan binasa, dia akan hancur. Untuk kami menguji kamu. Siapa yang benar-benar beramal soleh, bukan peduli dengan benda yang sekeliling dia, dia dapat atau tak dapat, tetapi dia terus berusaha untuk melakukan amal soleh. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifakum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Dunia ini memang menawan, menghiburkan.
Dan Allah Ta'ala menjadikan kamu khalifah atas muka bumi ini. Maka Allah akan lihat bagaimana kamu beramal. Bagaimana kita menangani semua masalah dunia. Kalau semua masalah dunia ini, yang kata Allah ia cuma sementara, ia akan binasa, dia akan hilang semuanya, segalanya. Maka bagaimana kamu bersyukur, bagaimana kamu bersabar, dan bagaimana kamu mengikut peraturan Allah Ta'ala dan juga redha dengan segala qada dan qadarnya. Contoh dunia ni kita kena hidup dengan syukur. Kita kena hidup dengan sabar. Kita kena hidup dengan peraturan yang Allah tetapkan. Macam mana sedih kita, semayang. Puasa. Baca Quran, baca Quran. Ini peraturan Allah. Dan menerima qada dan qadar. Terima semua. Yang Allah tentukan. Kalau ditakdirkan ini tidak beriman, wahai Muhammad kamu terima. Bersedia menerima. Tak perlu nak memaksa diri kamu lebih daripada sepatutnya. Dan ia juga gambaran kepada kita semua. Dan semua perkara yang kita hadapi kat dunia, belajar untuk terima. Kenapa? Kerana ia sementara. Bila sementara, ada benda yang Allah siapkan di sana. Yang di akhirat kelak. Kalau sekiranya kita syukur, kita sabar dan kita ikut peraturan agama dan kita terima qada dan qadar dengan 4 perkara tadi, maka kita berjaya dalam ujian. Kemudian kata Allah, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kami akhirnya akan menjadikan dunia yang kamu huni ini sa'idan juruza. Apa maksud sa'idan juruza? Tanah tandus. Kosong, tak ada apa. Merujuk kepada kiamat. Nanti bila kiamat habis rata, tanah akan menjadi rata. Dipanggil qa'an safsafa la tara fiha wajan wala amta. Kamu akan dapati bumi ini menjadi mendata, flat. Tak ada pokok, tak ada lubang, tak ada bukit, tak ada tanah tinggi, semua rata. Kering tandus. Allah jadikan sebagai tempat mana manusia akan dihimpunkan. Maka ini perkataan sa'id. Artinya tiada tumbuhan, tidak ada pokok dan juga kering kontak. Ini keadaan kesudahan dunia ini. Semua kering kontak umpama kita melihat keringnya tanah kubur. Itu untuk siang air biar basah sikit. Berarti tanah kubur yang kita tengok, kita pergi tanam jenazah. Orang yang kita sayang di tanah yang kering. Digali lubang, dimasukkan kita ke dalamnya, dikambus, dikebumikan. Lalu kita melihat ia satu tanah yang kering, yang tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa di atas tanah kubur tadi, kosong. Begitulah kesedang bumi nanti, kosong, tak ada apa-apa. Baik rumah, baik banglo, hatta kolam, hatta lautan, hatta sungai, semuanya rata. Maka Allah Ta'ala nak beritahu, dunia ini akan hancur sehebat itu hancur. Tiada yang tertinggal sedikit pun. Maka jangan kecewa dengan apa yang berlaku di bumi. Jangan kecewa. Apa pun berlaku dalam agama Allah. Kita yang berpegang teguh dengan agama Allah, apa pun berlaku. Maka jangan pernah kita rasa kecewa kerana kesudahan dunia ini akan binasa dan hancur. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau menyangka wahai Muhammad, sesungguhnya penghuni-penghuni gua itu dan juga ar-raqim. Apa maksud raqim? Ada 3 makna. Yang pertama ar-raqim maknanya anjing yang bersama dengan ashabul kahfi, ar-raqim. Yang kedua ar-raqim ialah nama tempat di mana ashabul kahfi berada, di kawasan gua tadi. Nama tempat tu ar-raqim. Lembah ar-raqim nama dia. Yang ketiga ar-raqim ialah catatan nama ashabul kahfi, nama dan nasabnya. Itu ada 7 nama. Yang nama ini telah dirakamkan, ditulis pada lauh, pada papan batu. Papan batu tu, macam kita sebut macam tugu lah. Ditulis nama-nama ashabul kahfi. Nama-nama ni nama ajaib. Jadi kalau contoh kita pergi, bila seorang nak takhlik, nak abadikan zikra, peringatan pada orang yang menyumbang, memberi sumbangan tertentu, dia akan pahat atau dia akan ukir pada tugu-tugu. Ini pejuang-pejuang yang mati untuk pertahankan negara sebagai contoh. Maka nama itu dia kekaguman orang. Ni orang hebat ni. Dia letak nama, dia ukir nama. Ni macam pelakon-pelakon selebriti mereka ukir dekat lantai. Tak tapak kaki ke, cop jari ke, ukir. Ni nama sekian.
untuk mengukir ni orang agung dahulu. Maka demikian Ashabul Kahfi namanya diukir. 7 orang beserta anjing. Dia perkataan Ar-Raqim ada 3 makna. Pertama, Ar-Raqim itu ialah anjing itu. Di masa nama anjing itu ada kata nama Qitmir, ada kata nama Zubairi, nama-nama anjing. Maka itu tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran kerana bukanlah Allah Ta'ala nak tunjuk itu keutamaan. Bukan nama Ashabul Kahfi pun Allah tak sebut. Sebab cerita dalam Al-Quran bukan dia nak promo orangnya, tapi nak promo ataupun dia nak tekankan tentang pegangan akidahnya. Sebab itu Al-Quran jarang menyebut nama ketika mana menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Walaupun nama-nama itu kadang-kadang peranannya penting. Tapi korang tak sebut kerana yang paling penting daripada cerita ialah mesej. Bukan nama. Orang kita boleh tengok filem, dia tengok nama pelakon. Akhir mesej tu tak ada, cuma pelakon tu glamour. Akhirnya kita pun duk buru pelakon. Pelakon tu glamour, maka cerita tu yang syarat dengan mesej semuanya hilang sebab orang kenang kepada pelakon hero-heroin. Akhir pelakon ni yang kaya. Sebab itu semua cerita-cerita yang cuba diberi pengajaran akhir jadi hampas semua. Kenapa? Sebab mereka angkat nama pelakon. Dia tak angkat mesej cerita. Tuan-tuan sebut satu cerita. Walaupun disyarat dengan pengajaran dia, yang diambil daripada cerita betul sebagainya, namun tetap diangkat hero-nya. Akhir hero tu yang dikenal, maka cerita itu terkubur. Tidak ada ambil pengajaran. Berbeza Al-Quran. Al-Quran dia tak cerita. Dia tak sebut nama Ashabul Kahfi siapa. Hatta nama anjing. Kerana anjing ni begitu aneh. Bagaimana anjing ni terpilih mengikuti orang soleh? Anjing ni terpilih. Dan bagaimana anjing ini boleh bersama-sama mendapat rahmat bersama Ashabul Kahfi. Bahkan Allah Ta'ala sebut anjing ini. Wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasit. Dan anjingnya menghamparkan kaki dan tangannya berada di pintu gua seperti penjaga. Kalbuhum basitun zira'aihi bil wasit, kata Allah. Anjing jaga dia. Maka bila Allah tak sebut nama anjing, Allah tak sebut nama Ashabul Kahfi, walaupun kita tengok watak ni kan macam penting, kita nak tahu nama. Siapa nama dia? Allah tak beritahu. Kerana saya katakan Al-Quran nak biar tertonjol dalam setiap kisah ialah mesejnya. Mesej cukup kuat. Siapa pun yang mempertahankan akidah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dan dijaga oleh Allah sebagaimana Allah jaga Ashabul Kahfi. Siapa yang sanggup pertahankan akidah dia, sanggup membayar harga akidah dengan mahal, maka Allah akan memelihara dan menjaga. Sebagaimana dijaga Ashabul Kahfi. Kanu min ayatina ajaba, mereka sahaja yang merupakan ayat-ayat keajaiban kan. Yang kita dah sebut semalam dalam mukaddimah pengenalan surah Al-Kahfi. Bila orang musyrik Mekah sentiasa mencari idea. Macam mana nak kalahkan Rasulullah. Bukan mereka berfikir untuk bagaimana nak ikut hidayah. Tapi macam mana nak menang dalam berlawan. Dalam berdebat. Mereka nak kalahkan Rasulullah. Mereka tidak berjaya mengalahkan Rasulullah. Kerana Rasulullah dipimpin oleh wahyu. Nabi ini wahyu yang jawab. Kecerdikan Rasulullah berhubung terus dengan wahyu. Kecerdikan Rasulullah bukan kecerdikan berdasarkan pengalaman akal berfikir ataupun akal yang mencerap setiap maklumat sekeliling. Sebab itu abqariyatun Nabi laisat ka abqariyatil akharin. Bijaksana Nabi bukan macam bijaksana orang lain. Tentu kalau kita sebut ada orang tu sebagai intelligent ke, genius ke, brilliant ke, whatever lah perkataannya, atau bijak ni, dia punya IQ 200, 300, even 2000. Dia punya prestasi IQ. Baik cerdik itu asas mana? Asasnya di mana? Pengalaman, latihan, apa yang diperhatikan, apa yang difikirkan. Tapi dia tidak mendapat langsung hubungan dengan wahyu. Maka kecerdikan itu akan menurun dengan cepat. Itu kita banyak dengar orang genius, bila sampai satu umur, habis. Ni genius matematik umur 10 tahun. Sampai umur 20 tahun, tak guna saya dah. Ini genius matematik sekian-sekian masuk universiti umur 12 tahun. Sampai umur sekian-sekian jadi pelacur. Ini jenis itu, ini jenis ni sampai masa bunuh diri.
Kerana genius itu bukan berdasar dengan pimpinan wahyu. Sebab itu bila ada seorang penulis terkenal, Abbas Aqad, mengarang kitab Abqariyatul Muhammad, kebijaksanaan Muhammad. Seorang ulama Syekh Almarhum Tawali Sya'rawi tegur, kamu tak boleh kata Muhammad tu Abqariyah, cerdik, brilian. Bukan kamu kena kata kerasulan Nabi Muhammad. Sebab Rasul ialah lambang manusia paling cerdik dalam dunia. Rasul. Ia gelaran yang Allah bagi. Dia ialah bukan sekadar Rasul dengan maksud mereka ini adalah manusia pilihan Allah yang akan mendidik manusia, tetapi menunjukkan mereka lah paling cerdik dalam dunia. Sebab itu tuan-tuan, kata-kata pada Nabi ini kekal sampai kiamat. Hadis Nabi SAW kekal sampai kiamat, melambangkan kecerdikannya dipandu yang dipimpin oleh wahyu. Inilah kecerdikan sebenar. Sebab itu bila Rasulullah cerita tentang apa yang berlaku akhir zaman, ia benar berlaku. Ia bukan ramalan, ia bukan teka, ia hakikat. Nabi kata akan terangkat ilmu, akan tersebar zina, tersebar penyakit, tersebar sekian, amanah akan dijadikan sebagai loncatan untuk kaya. Amanah dianggap sebagai maghnaman, ghanimah. Maksudnya hari ini kalau orang nak pegang-pegang kuasa bukan sebab nak jalankan amanah, tapi nak jadikan sebagai ghanimah untuk mengumpul kekayaan. Rasulullah sebut nama. Umat Islam akan berpecah, akan berbalah. Nabi dah sebut. Bahkan Nabi sebut tanda-tanda kiamat. Semua yang kita dah bahaskan tanda kiamat, semua dah berlaku. Kita menunggu tanda-tanda besar. Yang bukan Rasulullah teka. Nabi kata, ini Konstantinopel umat Islam akan buka. Maka sudah buka. Ini kota Rom akan dibuka oleh umat Islam. Menunggu untuk dibuka. Nabi cerita bagaimana orang Islam bergabung orang kafir untuk memerangi satu kelompok. Kemudian bila menang, orang kafir akan berkata, ini kemenangan kami. Disisihkan oleh orang Islam. Maka orang Islam tahu ini tipu daya mereka. Akhirnya mereka kembali berperang dengan orang kafir. Sehingga Allah hantar pada mereka Imam Mahdi. Dan Allah cerita Mahdi itu keluar kat mana. Siapa nama dia. Ini bukan ramalan. Tapi kebenaran. Ini kecerdikan. Sebab kalau kita sebut cerdik, dia dapat menganalisis sesuatu yang akan datang. Makinlah kecerdikan Rasulullah kerana wahyu. Sebab itu kalimah Ar-Rasul. Satu kalimah yang paling hebat bagi seorang manusia. Yang maksum dari dosa. Yang maksum daripada kesalahan. Bukan yang kita sebut antara sifat wajib Nabi dan Rasul, fatanah. Fatanah maksudnya kebijaksanaan. Sebab itu orang lain kalau sebut IQ banyak-banyak ke, dia IQ dia akan berubah. IQ tadi dia akan menurun ke arah nyanyo ataupun ada kadang-kadang yang menunjukkan kebodohan dia. Yang IQ bijak tapi untuk buat bom manusia. IQ dia untuk merosakkan manusia. Tapi pada Nabi, Allah beri kecerdikan bukan untuk rosakkan manusia, baiki manusia. Jadikan manusia yang bermusuhan berkasih sayang. Jadikan manusia saling menghormati. Walau perbezaan keturunan bangsa. Menjadikan manusia sentiasa mendoakan kepada saudaranya walaupun dah mati. Ini apa yang dibawa oleh Rasul, kedamaian, kasih sayang. Ini kecerdikan sebenar. Kecerdikan bukan menghuarakan masyarakat. Kecerdikan itu menyatukan masyarakat. Dan inilah kecerdikan Nabi SAW. Sebab itu bila Allah Ta'ala, bila musyrik Mekah, mereka cari macam-macam idea untuk kalahkan Rasulullah, mereka tak berjaya. Sehingga mereka diberi bekal soalan oleh ahli kitab. Dengan 3 soalan. Roh, Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Ditanya pada Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala kata, apakah mereka menyangka itu ya benda ajaib? Mereka lupa bahawa kejadian alam, langit dan bumi itu keajaiban Allah. Yang Ashabul Kahfi ceritanya habis kejap gitu je. Ini langit dan bumi terus menunjukkan kehebatan Allah, kesempurnaan Allah, keesaan Allah. Terus tunjuk. Yang kalau kamu tengok, semua generasi setiap zaman tengok, inilah dia kebesaran Allah yang tidak pernah berubah. Kejadian alam. Dan kebinasaannya. Kerana Allah berkuasa mengadakan dan menghancurkannya. Kemudian kata Allah, iz awal fityah. Dimulakan dengan kisah Ashabul Kahfi. Mereka tanya tentang roh, sudah dijawab dalam surah Isra. Kemudian mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi, maka Allah jawab. Iz awal fityah, ketika mana pemuda-pemuda berlindung. Perkataan fityah daripada perkataan fata. Fata pemuda. Fityah pemuda-pemuda. Dan istilah muda ini ialah 40 tahun ke bawah. Ternyata mereka ini pemuda-pemuda. Kalau kita tanya kahwin ke belum saat ni? Pemuda. Tetapi istilah pemuda tidak merujuk pada kahwin atau tak kahwin. Tapi merujuk pada usia. Dia bukan Allah Ta'ala kata ketika mana berlindung orang-orang bujang.
Ini disebut pemuda. Barangkali mereka kahwin, barangkali mereka tidak. Tapi mereka ialah pemuda. Ilal kahfi, berlindung di gua. Faqalu, sambil mereka berdoa. Minta perlindungan. Berarti mereka lagi dalam keadaan ketakutan. Kerana manusia, kalau tak takut, dia tak akan berdoa. Doa untuk cara mententeramkan ketakutan. Wa imma ketakutan sekarang ataupun ketakutan akan datang. Kita takut nanti kita tak sihat, maka kita pun doa biar kita sihat. Doa ialah pengaman daripada ketakutan, kebimbangan. Sebab itu orang banyak berdoa akan hilang ketakutan. Dalam hidup kita ni macam-macam benda takut kita ada. Macam-macam benda bimbang kita ada. Setiap hari dia ada kebimbangan baru. Setiap hari. Bimbang isteri, bimbang anak, bimbang suami, bimbang kawan-kawan, bimbang pekerjaan, bimbang kesihatan kita, bimbang perniagaan kita. Bimbang ni ialah penyakit manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dengan keluh kesah dan kebimbangan. Maka obat pada kebimbangan itu berdoa. Faqalu, lalu mereka berdoa, Rabbana, Tuhan kami, atina, kurniakan kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmah, akan rahmat, yang dikasih sayang, perlindungan, penjagaan. Wahayyi lana, dan permudahkan bagi kami, min amrina, dalam urusan kami, rasyada, dengan sentiasa mendapat bimbinganmu. Kisah pemuda ini yang kita akan ceritakan pada ayat yang berikutnya. Tapi Allah mulakan dengan bagaimana 7 pemuda berlindung di satu gua. Ketika mana mereka melarikan diri untuk menjaga agama, untuk menjaga akidah mereka, mereka sanggup dalam usia muda hilangkan keseronokan, hilangkan hiburan, hilangkan apa yang memang digilai oleh orang muda untuk berada di tempat yang sunyi. Beruzlah. Untuk berada di tempat yang sunyi yang Allah Ta'ala akan menyebut sebagai satu manifestasi tempat paling sunyi dalam gua. Kita pun sebutkan balik gua, masuk gua. Tempat paling sunyi. Tempat di mana kita tak nak jumpa orang. Tempat menjadi perlindungan manusia dalam keadaan tersesat dan sebagainya. Gua. Bila mana mereka pergi ke gunung, mereka pergi ke hutan, mereka akan cari gua untuk berlindung. Maka Allah menyebut mereka berlindung dalam gua. Dan mereka berkata, yang ini mereka berdoa sebab mereka tak tahu apa berlaku. Mereka lari daripada raja yang zalim. Mereka lari untuk menyelamatkan agama. Dan keadaan selai sepinggang. Tak ada bawa apa-apa. Tak ada bawa bekalan. Tidak ada apa yang mereka bawa untuk menjadi satu jaminan apa yang akan berlaku akan datang. Sebab bila orang lari dalam keadaan ketakutan, tak terfikir nak bawa apa-apa. Melainkan untuk menyelamatkan apa yang menjadi perkara yang lebih berharga. Nyawa dan agama. Maka mereka bersembunyi dan berdoa. Yang ini kita katakan sebagai satu cara dalam menghadapi kehidupan ini. Kadang-kadang memang kita tak ada apa-apa. Tapi jangan kita tidak ada doa dalam hidup. Sebenarnya tidak ada doa dalam hidup barulah dianggap sebagai kita tak ada apa-apa. Selagi mana kita ada doa, kita masih ada sesuatu. Ada sesuatu. Kalau kita kata Ustaz saya 1 sen pun tak ada, itu tak ada. Kamu ada doa. Orang beriman sentiasa dicukupkan oleh Allah selagi mana mereka ada doa. Ini pengajaran utama. Kita kalau tak ada benda lain, okey. Jangan tak ada doa dalam hidup. Tak ada doa dalam hidup berarti kita tak ada apa-apa. Sebab kita tidak ada hubungan dengan Allah SWT. Maka ini permulaan Allah cerita. Pemuda yang berlindung dalam gua dan berdoa kepada Allah. Minta rahmat dan minta dimudahkan urusannya. Dan kita akan tahu apakah rahmat yang diinginkan dan apakah urusan yang ingin dipermudahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.